Malam ini terlalu penting untuk kita renung bersama bahawa kita orang yang makan gaji perlu selalu memikirkan pendapatan di luar daripada kita makan gaji. Tuan-tuan, puan-puan, cuba fikirkan, renungkan bila seseorang mempunyai purata gaji 3,000 sebulan dan dalam masa 12 bulan dia mendapat lebih kurang 36,000. Berarti dalam masa setahun, untuk memudahkan kita mengira, pendapatannya lebih kurang 40,000 setahun. Dalam 40,000 tahun setahun, kalau seorang tu bekerja untuk tempoh 30 tahun, berarti dia mempunyai pendapatan sebanyak 101.2 juta ringgit. Tuan-tuan, 1.2 juta ringgit mungkin kita perlu membayar teks kepada kerajaan, KWSP kita dipotong, dan akhirnya mungkin 20 ke 30% dah habis di situ. Berarti dekat situ, tuan-tuan, kita hanya boleh belanja duit daripada 1 juta, mungkin keseluruhannya tinggal 700,000. Menjadi persoalan di sini, jika seseorang mengambil pinjaman peribadi bernilai 100,000 dalam tempoh perkhidmatannya 30 tahun, berarti kalau 100,000 kita puratakan kadar keuntungan yang dikenakan sebanyak 7%, dan dia mengambil untuk tempoh 15 tahun, berarti dia telah membayar 200,000 ringgit daripada perbelanjaan keseluruhan yang boleh dibelanja sebanyak 700,000. Berarti seseorang ni tinggal mempunyai 500,000, tuan-tuan. Jadi ini baru pinjaman peribadi. Namun kalau dia membeli kereta di dalam masa 30 tahun, dia telah bertukar kereta 3 kali, berarti di sini 100,000 lagi telah hilang daripada 400,000 ringgit. Ini belum mengambil kira dia membuat pinjaman perumahan. Sebagai contoh, tuan-tuan, 30 tahun kita meminjam pinjaman perumahan sebanyak 200,000. Kalau 20 tahun kita bayar, berarti kita telah membayar lagi hampir 350,000. Dengan hanya berhutang pinjaman peribadi, dengan hanya membuat pinjaman kereta, dengan hanya membuat pinjaman rumah, pendapatan keseluruhan kita dah habis. Jadi di sini moral dia untuk kita boleh ke depan, untuk kita lebih selesa, kita perlu mempunyai pendapatan sampingan. Pendapatan sampingan yang saya maksudkan di sini tidak perlu kita untuk turun kerja, tetapi kita perlu menggunakan duit tersebut untuk mendapat pendapatan selain daripada gaji. Sebagai contoh, kita membeli emas. Sebagai contoh, kita membeli properti, membeli tanah di tempat-tempat lokasi. Ini semua perlukan ilmu. Ramai orang membeli, melabur, gagal hanya disebabkan melihat orang berjaya, sedangkan dia sendiri tidak mengetahui benda yang dia buat itu betul atau tak betul. Di sinilah ilmu pengurusan kewangan penting, tuan-tuan. Seminar yang kita buat pada malam ini tak lain dan tak bukan hanyalah untuk berkongsi ilmu supaya kita sama-sama berjaya, supaya kejayaan ini lebih berkat, supaya kita sama-sama dapat hidup lebih selesa. Kita perlu berkongsi pandangan, kita perlu bertukar-tukar pendapat supaya matlamat kita untuk selesa di dunia ini akan tercapai. Tuan-tuan, puan-puan, keikhlasan ni penting disebabkan ramai orang berjaya di luar sana, tetapi kejayaan tersebut tidak dikongsikan. Mereka hanya berjaya, tapi orang lain gagal. Begitu juga orang di luar sana ramai yang gagal, tapi kegagalannya tidak dikongsikan, menyebabkan lagi ramai orang yang gagal. Tuan-tuan, percayalah, seandainya kita niat untuk membantu orang, sampai satu masa orang akan bantu kita. Tetapi kalau kita ada niat untuk menyusahkan orang, percayalah sampai satu masa orang lain akan susahkan kita. Bagi saya senang, tidak perlu ada perasaan terancam,
Tidak perlu ada perasaan disaingi, sebab kita membuat sesuatu, mempunyai objektif untuk sama-sama kita berjaya. Mudah-mudahan apa yang kita rancang, mudah-mudahan apa yang kita ingin capai akan tercapai dan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Sekian, terima kasih dan selamat malam.